Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Kemuncak Sambutan Hari Guru kali ke-33 akan diadakan Sabtu ini. Bersempena dengan sambutan tersebut, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan petang kemarin mengadakan Majlis Doa Kesyukuran. Majlis diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis berkenaan merupakan sebahagian dari acara keagamaan sempena sambutan Hari Guru yang dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan. Sementara itu, raptai penuh diadakan kemarin bagi memastikan kelancaran Majlis Kemuncak Sambutan Hari Guru kali ke-33 esok. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Sambutan Hari Guru adalah sebagai usaha untuk memertabatkan profesion perguruan yang banyak menyumbang kepada pembangunan kapasiti tenaga manusia di negara ini. Salah satu acara bagi sambutan pada tahun ini ialah penganugerahan bagi anugerah guru berjasa, guru cemerlang dan juga anugerah bagi guru special mention. Begitu juga diadakan pameran di ruang legar daripada jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pendidikan dan juga dari institusi-institusi pengajian tinggi. Negara-negara maju perlu mempercepatkan tindakan untuk mencapai sifar pencemaran menjelang tahun 2040 dan bagi negara-negara yang pesat membangun pula menjelang tahun 2050. Menurut Setiausaha Agong PBB, ia selaras dengan prinsip tanggungjawab bersama tetapi berlainan pada sidang kemuncak Cita-Cita Iklim yang diadakan di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Tuan Yang Terutama Antonio Guterres menggesa pemimpin dunia, perniagaan dan institusi kawangan untuk komited mematuhi cadangan Pakatan Perpaduan Iklim. Sidang Kemuncak Cita-Cita Iklim membincangkan 3 landasan teras untuk mempercepatkan langkah global sebagai tindak balas kepada perubahan iklim yang semakin meningkat. Menghadiri sidang kemuncak Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir Pengiran Haja Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad, Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri. Majlis dikira sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan malam tadi mengadakan Majlis Dikir Maulidur Rasul di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurung. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kementerian Kawangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya juga mengadakan majlis seumpamanya di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kawangan dan Ekonomi. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di dalamnya di daerah Belait juga mengadakan Majlis Dikir Maulidur Rasul di Masjid Sungai Traban. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.
Selaras dengan maklumat dasar perubahan iklim kebangsaan Brunei untuk menanam 500,000 pokok baharu menjelang 2035, Brunei Methanol Company Sendirian Berhad BMC mengadakan acara penanaman pokok bersama Green Brunei. Hadir Dato' Seri Paduka Wang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kawangan dan Ekonomi selaku Timbalan Pengerusi BMC juga menyertai acara tersebut Tuan Yang Terutama Maeda Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Dalam pada itu, Pengurus Am Persekitaran Kesihatan dan Keselamatan menjelaskan setiap pokok yang ditanam merupakan pelaburan dalam masa depan lebih hijau dan bersih. Yang kami harapkan ialah semua pihak untuk mengadakan inisiatif yang sama untuk menuju satu arah untuk carbon emission reduction, especially di Brunei Darussalam lah. Sementara itu, syarikat Brunei Gas Carriers BGC menanam 100 anak pokok jenis tabir boya Rozia Pink. Acara diadakan di Jalan Menteri Besar. 25 anak pokok ditanam di Taman Pentagon, manakala selebihnya akan ditanam di hutan simpan berakas. Acara disertai oleh Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Asbar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis seumpamanya mencerminkan dedikasi kepada memelihara alam sekitar dan komited kepada maklumat pembangunan mampan. Dianjurkan oleh BGC yang merupakan sebahagian dari inisiatif pelaburan sosial syarikat berkenaan. Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri kemarin menerima kunjungan hormat daripada Sir Geoffrey Voss, The Master of the Rolls. Kunjungan hormat berlangsung di bangunan Mahkamah Besar dan Mahkamah Syariah Bandar Seri Begawan. Semasa kunjungan hormat tersebut, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Sedia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, mengucapkan tahniah atas ceramah khas yang disampaikan oleh Sir Geoffrey Voss pada 18 September lalu. Ketua Hakim Syar'i dan The Master of the Rolls juga bertukar-tukar pandangan dan pengalaman berhubung perkara berkaitan perundangan dan kehakiman. Jabatan Penerangan meneruskan program muzakarah penerangan dengan penduduk mukim Kota Batu. Program berlangsung di Sekolah Rendah Pintu Malim. Muzakarah dipengerusikan oleh Dain Sastra Sarini binti Haji Julaini, pemangku pengarah penerangan. Program adalah pemudah cara bagi penduduk mukim untuk menyampaikan isu-isu yang berbangkit. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman dan Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Cara pemikiran dan kualiti diperlukan bagi perusahaan kecil, sederhana dan mikro MSME untuk terus beroperasi dalam pasaran yang kecil namun penuh dengan peluang. Perkara tersebut dikongsikan semasa forum berfikiran meluas dalam pasaran kecil bagaimana untuk membina perusahaan berjaya di Brunei. Forum yang diadakan di sebuah hotel di ibu negara itu dianjurkan oleh Asia Inc. Forum di bawah program Transform 2023. Lebih 130 buah pemilik perusahaan, pengasas dan pengurus MSME dari pelbagai industri menghadiri forum tersebut. Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Pengerusi Bank Baiduri, dalam ucapan pembukaannya mengongsikan terdapatnya persamaan dalam cabaran yang dihadapi oleh semua perusahaan. Namun perbezaan dalam kemahiran akan dapat membantu dalam pemikiran lebih meluas dalam pasaran kecil. Nilai-nilai kepimpinan Islam dan memiliki syakhsiah yang syumul diterapkan dalam diri para peserta kursus kepimpinan Belia Islam MABIMS. Kursus selama 4 hari berakhir dengan majlis penyampaian sijil kepada 26 peserta.
Majlis diungkayahkan oleh bahagian Perhubungan Awam, Antarabangsa dan Mabims Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Kadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Selain 15 peserta negara, 4 peserta dari Republik Indonesia, 4 dari Malaysia dan 3 dari Republik Singapura turut menyertai kursus berkenaan. Ia merupakan salah satu daripada program fokus strategik potensi belia di bawah rancangan strategik Mabims 2021 hingga 2025. Perhimpunan dan Perarakan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1445 Hijrah akan diadakan secara serentak di seluruh negara pada hari Khamis 28 September. Kemuncak sambutan peringkat negara diadakan di Taman Haji Seri Muda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Bagi memastikan kelancarannya, satu perjumpaan bersama ketua-ketua pasukan diadakan di Kementerian Hal Ehwal Agama. Perjumpaan dipengerusikan oleh Abang Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama selaku Wakil Pengerusi Jawatankuasa Kerja Perhimpunan dan Perarakan. Perjumpaan bertujuan memberikan taklimat berkenaan format perhimpunan dan perarakan. Taklimat disampaikan oleh beberapa agensi kerajaan termasuk daripada Jabatan Adat Istiadat Negara, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Kementerian Kesihatan. Fungsi dan peranan Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC Jabatan Perdana Menteri diberigakan semasa program akar umbi yang dilaratkan ke daerah Tutong petang kemarin. Program berlangsung di kediaman rasmi Pegawai Daerah Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Tutong, dan Hajah Nur Aini binti Haji Muhammad Jamuddin, Pemangku Ketua Sekretariat Tetap MPEC dalam ucapannya, antara lain mengongsikan program adalah bagi menangani isu-isu pekerjaan yang dihadapi oleh anak-anak kampung. Program juga diisikan dengan taklimat perkhidmatan Job Center Brunei. Syarikat Penerbangan Royal Brunei RB dianugerahkan 5-star rating bagi kategori syarikat penerbangan besar oleh Airline Passenger Experience Association (APEX). Anugerah diterima oleh Awang Haji Badaruddin bin Haji Bagol, Pemangku Ketua Pegawai Operasi RB pada majlis yang diadakan di Long Beach, California, Amerika Syarikat. Anugerah tersebut diberikan berdasarkan maklum balas penumpang melalui aplikasi secara dalam talian. Penganugerahan tersebut adalah bukti usaha berterusan pihak RB dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan selain mencerminkan komitmen RB untuk terus memberikan pilihan pengembaraan yang lebih mudah. Pendaftaran dialisis dan pemindahan buah pinggang bagi negara Brunei Darussalam pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing merekodkan seramai 235 dan 192 kematian pesakit buah pinggang peringkat akhir. Pada tahun 2022 sahaja, jumlah keseluruhan pesakit buah pinggang di peringkat akhir meningkat dengan sangat ketara, iaitu seramai 913 orang dengan 211 kes baharu. Perkara tersebut dikongsikan semasa jarawara kesihatan buah pinggang untuk semua yang diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Awang Abdul Muiz bin Haji Ibrahim, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Jabatan Perkhidmatan Renal, juga berkata secara purata peningkatan kira-kira 28 orang pesakit buah pinggang dari tahun ke tahun direkodkan di negara ini. Manakala forum kesihatan yang disampaikan oleh 3 orang ahli panel, forum bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kesihatan buah pinggang serta masalah yang berkaitan dengan
Beberapa kajian asas bahasa Melayu dari segi tata bahasa dan fonetik antara yang dibincangkan semasa tamu bahasa yang diadakan secara maya. Pembentangan bertajuk Masalah Asas Kajian Bahasa Melayu yang kurang diperhatikan disampaikan oleh Dr. Sato Herobumi, Profesor Undangan dari Universiti Yala Rajabhat, Thailand. Perbincangan juga meliputi pengertian kerangka ayat asas dalam bahasa Melayu yang tidak disedari oleh pengkaji bahasa dan ungkapan yang disalahfahami oleh pengkaji generasi tua. Kemudian Institut Bersama IT Protector Security Services ITPSS komited untuk memajukan keselamatan siber dan memberikan kesedaran dalam organisasi awam dan swasta mengenai kepentingan perlindungan daripada jenayah siber. Sehubungan itu, petang kemarin diadakan Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara kedua-dua organisasi tersebut. Menandatangani bagi pihak ITPSS, Awang Azman Iskandar bin Arifin, Ketua Pegawai Maklumatnya dan Awang Muhammad Khairi Yusrin bin Haji Abdul Salam, Pengetua Kemuda Institut pula menandatangani bagi pihak institut berkenaan. Antara maklumat MOU ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan keupayaan sektor awam dan swasta untuk menerima pakai inovasi dalam industri. Sebagai usaha kara pengajaran dan pembelajaran inovatif, Universiti Brunei Darussalam UBD mengadakan bengkel transformatif bertajuk From Zero to Hero, My First AI Video Creation. Lebih 80 peserta mengikuti bengkel ini yang bertujuan memperkasa kaki tangan akademik UBD dengan alat dan strategi yang diperlukan untuk mengubah idea video kepada realiti yang bermaklumat dan menarik perhatian. Bengkel dianjurkan oleh Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat. Berita sukan. 9 ahli kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada chef di mission, pegawai perhubungan, ahli fizioterapi, jurulatih dan 5 atlet sukan wushu berlepas ke Hangzhou, China bagi menyertai kejohanan sukan Asia ke-19 2022. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Atlet negara akan menyertai 3 acara sukan iaitu angkat berat, karate dan wushu. Sempena sambutan Hari Demensia Alzheimer Sedunia 2023, Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas di seluruh daerah dan Persatuan Demensia Brunei mengadakan acara berjalan bersama untuk Demensia Memory Walk. Lebih 100 orang warga emas dari ke-4 daerah menyertai acara tersebut yang diadakan di Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sebelum aktiviti dimulakan, penyampaian poster dan sijil disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pangeran Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Tutong, kepada wakil-wakil dari Pusat Kegiatan Warga Emas dari ke-4 daerah dan Pertubuhan Warga Emas Daerah Belait. Aktiviti berjalan sejauh 2 km bermula dan berakhir di kawasan letak kereta Dewan Seri Kenangan. Acara ini bertepatan dengan kempen 80 bilion langkah BN on the Move yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan.